Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam JITM di hatiku. Nampak tak penonton kat luar sana tu kan? Kalau macam minggu lepas kita ada sesi yang orang kata serius jugalah kan? Minggu ni pun kita nak satu isu yang serius juga. Tapi isu yang kita nak bawa minggu ni ataupun apa cerita yang kita nak bawa untuk episod minggu ni orang kata sangat panas. Dia macam membara-bara sikit lah. Tapi sebelum tu korang jangan lupa subscribe, like dan juga komen yang boleh lah. Jadi topik yang kita nak bawa hari ni adalah bertajuk Lendu Confession bakal ditutup. Tapi sebelum tu saya nak kenalkan diri saya lah. Nama saya Muhammad Azhar Khair Bezamri, boleh panggil saya Ats. Saya merupakan Sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2022-2023. Jadi saya tak keseorangan sebenarnya hari ini sebab kita ada lagi ahli panel kita yang orang kata sangat bagus lah dalam hal-hal macam ni, nak merungkai apa yang jadi Lendu Confession ni. Jadi kita mulakan dengan panel kita yang pertama. Hujung sana. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Raja Nur Adriana binti Raja Aisyah, memegang portfolio sebagai Exco Pengurusan Pentadbiran dan Perundangan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Syariah Melaka sesi 2022-2023. Hello and hi. Saya Dr. Imani Mahisha binti Abdul Aziz. Saya kos AC Tutuo Degree Perekonomian Part 6. Hai, saya Staff Resident College daripada Tun Senaja. Saya dipanggil Sir Hafifi atau lebih dikenali sebagai SRK Sport Rain. Jadi itu dia ahli panel kita hari ni yang macam saya rasa sangat bagus lah untuk kita rungkaikan, kerana setiap daripada panel-panel kita ada cerita yang tersendiri, pengalaman yang tersendiri pasal Lendu Confession kan. Dan saya berbesar hati menjemput anda semua lah untuk bersama kita nak rungkai pasal Lendu Confession ni dalam MPOV. Kita boleh kaitkan episod ni special lah, kita santai je kan cakap pasal ni kan. Okay, kita mulakan dengan soalan pertama kita Cakap Lendu Confession lah. Kita dengar nama Lendu Confession ni macam agak, kalau saya macam serious way juga lah pasal Lendu Confession ni. Jadi pada pendapat anda semua lah, apa yang terlintas dalam fikiran bila sebut je pasal Lendu Confession? Okay, from my point of view lah, every time orang sebut pasal Lendu Confession ni, perkara pertama yang akan terlintas adalah confession, just like nama dia. Jadi kita akan fikir, gosip apa pula hari ni? Jadi I personally jarang buka Lendu Confession. I only buka kalau macam ada cerita tengah panas. Kalau housemate cakap, you tahu tak, sekarang nama orang ni tengah naik dekat Lendu Confession, then only I akan buka dan tengok apa lagi budak-budak ni. That's all lah from my view. From my point of view, I rasa yang pasal Lendu Confession ni, kalau I dengar, I akan fikir pasal pendapat about student UiTM Lendu but guna entiti nama anonymous ataupun anon. Cik Afifi, kita buat special lah kita bawa staff yang macam boleh apa yang sudah dalam fikiran Cik Afifi lah. Okay, so dari pandangan saya, bila dengar dia kata Lendu Confession tu, benda yang paling terlintas sekali adalah istilah tentang awet, tentang crush, tentang gaduh. Sebab saya tak ada dalam Lendu Confession, tapi saya selalu dapat info, Sir tahu tak, ada orang mention saya. Dia tanya, maaf lah, tudung putih tu saya teranggar, sebenarnya tu saya. Saya pun macam, oh iya ke? Okay lah, so awak kena hati-hati lah. Sebab mungkin orang tu ada niat baik ke, niat tak baik lah. So you hati-hati lah, itu benda macam tu. Dia macam sebab confession kan? Ya, sebab confession. Betul. Benda-benda yang orang tu nak orang yes. cakap kat dalam tu lah kan. Jadi macam Betul. kita boleh rungkaikan lah, sebenarnya Lendu Confession ni macam satu, orang kata, aplikasi ataupun satu medium lah untuk kita nak bagi tahu luar kita kan. Jadi saya macam ni. Jadi kita berbalik seterusnya untuk soalan yang kedua ni. Saya nak tanya dekat Cik Afifi sendiri sebagai seorang SRK dan juga staff UiTM Melaka ni. Kita tahu Lendu Confession ni selalunya orang akan gunakan bila kita nak bagi tahu tentang masalah percintaan. Macam Afifi kata tadi, tak puas hati lah, ada yang bercakap pasal organisasi lah dalam tu kan. Jadi Lendu Confession ni dia dibuka untuk semua sebenarnya. Dia bukan sahaja untuk pelajar UiTM MKAG, tapi kita buka untuk pelajar lain nak masuk juga sebenarnya. Sebab biasalah aplikasi pun Telegram yang memang orang akan masuk join group kan. Jadi sebenarnya
Cik Afifi rasa adakah image UiTM sendiri, lagi-lagi kampus Saudara Gajah akan tercemar ataupun jadi bualan hangat lah untuk orang lain? Sebab kebanyakan yang diceritakan dalam tu adalah secara peribadi, secara macam untuk kita-kita je yang tahu. Bila dah masuk orang luar kan jadi lain sikit kan. Jadi apa pandangan Cik Afifi, adakah reputasi UiTM akan tercemar? Okey, pandangan saya secara peribadinya, sekiranya dia tidak melibatkan nama UiTM secara khususnya, kemudian melibatkan kampus itu sendiri ataupun apa-apa mana-mana individu yang terlibat di dalam pengurusan kampus UiTM, bagi saya secara peribadi ianya tidak boleh dianggap sebagai untuk mencemarkan nama lah. Okay? Kerana kalau boleh di dalam learning profession macam Irsyad Al-Sardar cakap tadi, ia adalah satu platform yang general, yang mana semua orang ada. Dan saya yakin bukan setakat pelajar UiTM lain je ada, pelajar UiTM lain ada, pelajar universiti lain ada, orang awam pun ada, peniaga kat luar pun ada masuk ke dalam tu. Jadi selagi mana ia tidak menyentuh nama universiti, nama UiTM, tidak memburukkan dengan membawa niat untuk memburukkan universiti itu ataupun mana-mana staff, maka ianya tidak boleh dianggap untuk mencemarkan image lah. So ini adalah pandangan saya. Kerana saya cuma mahukan you all gunakan learning profession tu sebagai satu platform yang untuk you all saja. Sebab ialah student zaman sekarang kan. So benda-benda tu sangat penting. Jadi macam kita nak kata kat sini macam bagus sebenarnya kalau dia duduk fashion nak profes, tapi tak payah sampai nak cemarkan. Sebab dia macam reputasi sendiri, reputasi orang lain kan. Baiklah, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Saya nak tanya dekat Imani yang macam lawa kan. Okay, Imani pengguna tegak kan, profession lah, boleh dikatakan almost guna lah kan. Jadi Imani sebagai seorang pengguna dari profession sendiri, adakah Imani merasakan ada manfaat ataupun tak apabila kita nak kaitkan dengan profession dengan pelajar TKZ, atau sebenarnya Renduka Fashion ni digunakan hanya untuk perbalahan antara pelajar ke, staff ke atau warga UiTM sendiri? Okay, bagi I, kalau pasal benefit, I receive a lot of benefit tau. Contohnya macam pasal latest, pasal weekweek.all, and pasal yang I dapat tahu pasal tips nak make up. Yang tu I rasa boleh ke tips nak make up yang cepat, tapi kalau nak solat senang tangan. Yang tu memang studio memang gunalah benda tu. Tapi kalau pasal perbalahan, I rasa macam benda tu hari-hari ada perbalahan. And sama yang pernah kena receive hate for nothing. Bukan I start dulu tau yang sedihnya. Tiba-tiba je I kena. Tapi I rasa macam, lepas tu bila benda tu actually terkesan kat I. And tiba-tiba I bagi tahu my friend kata kadang-kadang benda ni orang just nak, orang tak suka the way you receive the edition. So bila dia nak try untuk orang nak dapat reaction from you, so dia nak bagi you nampak jahat pula dalam POV orang lain. So if you react to it, you akan jadi macam orang jahat lah. Kenapa you nak macam try untuk tegakkan diri padahal benda tu tak betul pun. Just like from yourself. Lagipun benda tu tak dapat benefit pun kalau gaduh-gaduh ni. So just kalau nampak gaduh je, skip. Lagipun kalau bukan our business, skip lah. Kalau orang tu nak gaduh dengan roommate je, orang tu nak gaduh dengan roommate je pun just biarkan je lah. Better settle berdua lah instead of letak correlation. Mungkin macam dalam Renduka Fashion ni adalah macam manfaat yang baik, tapi dalam masa sama boleh jadi punca perbalahan lah. Tak semestinya macam yang baik akan selalu baik, tak seperti yang buruk selalu buruk kan. Kita berasa betul. Macam Imani pun macam pernah kena kan. Yes. Alhamdulillah tak pernah kena lagi, tapi doa-doa jauh kan lah sebenarnya kan. jangan kacau mental. Dah kena start sedap dah. Okay, soalan saya yang seterusnya, saya nak tanya general kepada semua lah. Jadi pada pendapat anda, apa impak positif dan negatif apabila Renduka Fashion ni diwujudkan pada awal ni sehingga lagi ni? Okay, ada antara siapa ke? Kita start Dr. Razif dulu ke macam mana? Okay, dari sudut positif lah, Renduka Fashion ni, apa yang saya nampak, mungkin benda ni orang lihat sebagai entertainment. Macam you bosan-bosan, you want to get to know, okay, hari ni apa yang tengah trending sekarang dekat you punya campus. So in terms of macam you nak tahu the latest update around campus, yang tu tak ada masalah. Okay, that could be one perkara yang positif. Negatifnya apabila you menggunakan platform tu mentang-mentang lah benda tu anonymous,
you guna benda tu against someone else yang tak bersalah. Itu yang sakit hati tu sebenarnya. Ya, betul. Email macam mana? Kalau impak positif, bagi saya positif dan negatif memang boleh hadir dalam masa yang sama. Tapi kalau kita terlalu concern dengan negativity, asyik nak fokus on negatif je, lama-lama kita pun akan negatif. So instead, daripada kita baca benda gaduh-gaduh tu, baik kita cari benda-benda lain yang macam I cakap before ni lah, tips study, ada banyak tips study. So go for it. Wow, okay. Review, okay. So- Jadi dengarkan daripada Syam dia macam mana, daripada sebab kita tertarik lah. Sebab episode ni, kata special lah. Bila nampak Cik Afiq macam, oh aura tu tadi. Jadi pendapat macam mana? So pendapat saya secara positifnya ianya membantu membina keyakinan di kalangan pelajar. Kerana ada pelajar yang susah nak luahkan apa yang dia ada, dan dia boleh menjadikan learning coefficient itu sebagai medium untuk dia meluahkan apa yang dia rasa. Secara positifnya itu. Secara negatifnya, jika dia meluahkan sesuatu itu dengan menyebut nama ke, menyebut situasi yang memang ketika itu sedang berlaku konflik, dan pastinya akibatnya tu kepada orang yang baca tu, contoh kata Iman, dia nama dia kena petik. So dia akan baca dan dia akan keep, dan dia akan jadi koyak mental. Bila mental koyak, itu yang jadi masalah. Kemudian dia akan bertindak sesuatu yang berada di luar kawalan dia. So kita tak nak nanti benda ni yang menjadikan learning coefficient itu menjadi semakin negatif, dan ianya menjadi satu medium yang boleh dikatakan menjadi satu alat toksik kepada pelajar-pelajar yang ada. Tetapi apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar, memang positif itu lebih sekarang ini ke arah positif itu semakin ke arah improvement lah ke arah positif tu. Okey. Cuma yang negatif tu je lah kita kena pantau. Sebab bagi saya lah, saya pun macam ada lah juga baca learning coefficient kan. Tapi macam sekarang ni makin orang kata macam maybe admin dah makin fokus belajar lah sekarang kan. Sebab dapat macam dah dry sikit learning coefficient tu. Tapi watch out kan. Okay, bagi saya lah, macam betul lah apa yang macam benefit kita cakap hari ni lah. Learning coefficient ni ada positif dia, ada negatif dia. Tapi kita sendirilah sebagai seorang student nak kawal ataupun nak pandang benda tu, sama ada benda tu bagus ataupun tidak, untuk kita nak elakkan sendirilah. Baiklah, soalan seterusnya saya nak tumpukan kepada FPP Raja sebagai Esko Perundangan Pentadbiran sendiri. Jadi macam kita semua tahu, learning coefficient ni dia merupakan saluran informasi yang berjaya lah. Bagi saya dia berjaya berbanding daripada laluan ataupun apa orang kata saluran daripada MPP. Macam contoh kalau MPP kita ada coretan mahasiswa kan. Jadi kalau di site mahasiswa ni kita ada learning coefficient. Dia macam agak ramai lah subscribers dia kan berbanding daripada coretan mahasiswa tu. Jadi masalahnya tak semua informasi yang ada dekat dalam learning coefficient tu kita boleh sahih kan, ataupun betul ke tidak informasi yang disampaikan tu. Jadi kadang-kadang benda ni bermain dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Mungkin mesej tu boleh jadi fitnah, boleh jadi betul ataupun tidak, macam saya katakan tadi. Dan benda ni dia berbalik semula kepada mahasiswa, pensyarah, kaki tangan. Dia macam kadang-kadang ada yang menjatuhkan muka seseorang tu sendirilah. Jadi pada pandangan MPP Raja sendiri, apa cadangan yang terbaik untuk kita nak kekang masalah ni supaya macam orang kata tak ada dah nampak teruknya UiTM Melaka ni bila learning coefficient tu berbuat-buat naik lah negatif dia. Macam mana tu Raja? Okay, yang pertama sekali, saya tidak menyokong statement yang mengatakan bahawa learning coefficient ni platform yang lebih berjaya compared to platform-platform lain, because kita MPP ada banyak inisiatif untuk sampaikan informasi kepada pelajar. Kita ada we use Telegram, kita guna grup WhatsApp, ada grup dengan presiden, class rep. Kita juga buat posting guna template dekat IG story, dekat feed. Jadi saya rasa jalan terbaik lah untuk mengekang any other problems datang hasil daripada learning coefficient ni. Personally, I would say lebih baik just shut it down, tutup saja. Bukan makna kami MPP rasa macam tercabar atau apa. It's just that memang we don't deny ada kelebihan, tapi sebenarnya at this stage kita nampak dia lebih kepada kekurangan. Sebab most of it conversation tu about, you know, macam senang kata omong kosong. Setakat your POV yang
kadang-kadang tak berapa relevan, yang tak berapa nak boleh bantu MPP untuk salurkan input dekat pihak pengurusan, and a lot more pointless arguments lah dalam tu. So rather than everyone macam mental health orang-orang tu terkesan, lebih baik kita tutup je, because there is actually tak pun kan ada dari sudut undang-undang disampaikan fitnah pun salah. Betul. Dia betul lah macam Raja kata tadi. Dia macam medical fashion ni satu benda yang orang kata tak pasti sahih dia macam mana orang pandang medical fashion tu, adakah bagus ataupun tidak. Maklumat dalam tu pun kadang-kadang orang beribu kan Raja, macam sebenarnya informasi tu daripada orang lain tapi ditukar kepada MPP kan. Jadi dia bawa jatuh reputasi MPP sendirilah. Macam Iman ni lah kan, macam pengguna saya rasa asyik ulang pengguna information kan, sebab nampak lah selalu reply kat situ kan. Jadi macam mana Iman ni merasakan platform itu adakah diguna dengan baik sepanjang guna Reduca Fashion ni? Macam ada tak rasa macam tak best lah pula macam ni? Ke dia macam berubah? Sekejap best, sekejap tak best macam mana? Personally saya rasa dia memang berubah. Sekarang memang agak little dry, tapi actually little dry tu actually bagus juga sebenarnya, sebab tak dia pun yang macam gaduh-gaduh besar. Waktu cuti SEM lah gaduh besar, semua orang macam ada banyak free time. So tapi nak cakap pasal ditutup tu I rasa okay juga, tapi at the same time not okay juga. But sekarang ni I perasan yang admin pun selalu tapis komen untuk not lagi-lagi komen yang pasal nama. So I think like diteruskan tapi kena tapis komen. Faham, macam ada pendapat yang berbeza lah kat sini. Macam maybe daripada side untuk kita nak tengok secara keseluruhan ni, ada yang support, ada yang tak support. Cuba kita macam fikir sendirilah kan, macam mana dia timeline ni, benda ni kan. Okay, Cik Afifi lah, macam tadi kan saya ada tanya dulu juga Raja pasal kita nak kekangkan masalah-masalah dekat dalam medical fashion ni. Jadi sebagai seorang SRK, Cik Afifi mesti akan dengar pelajar komplain kemurungan lah sebab keluar medical fashion, nama keluar itu ini kan. Jadi Cik Afifi rasa macam mana kita nak kekangkan? Boleh tutup ke? Kita nak mute medical fashion ke? Macam mana Cik Afifi? Pendapat peribadi saya lah sebagai seorang SRK dan juga sebagai seorang abang. Okay, abang sebab you all ni semua macam bayi-bayi adik saya. Kalau you all tutup, tak akan wujud satu lagi medical fashion yang kedua. Virus lah, jadi virus. Dan pada ketika itu you all semuanya akan di blacklist daripada join. So nampak? So benda tu dia tidak akan ke mana-mana pun. Kalau you tutup dia akan buka baru. You tutup, you buka baru. You tutup dia akan buka baru. Kerana akan ada sentiasa ada orang yang akan cuba initiate benda. Kerana mereka nampak bahawa itu adalah platform yang baik untuk mereka bak kata Rajin tadi apa, omong-omong kosong. Untuk melontarkan sesuatu, kerana itu adalah apa yang mereka nak cuba buat. Kerana mereka cuba nak memastikan bahawa pelajar-pelajar UiTM Malu Gajah, UiTM Melaka ni ada satu platform untuk menyuarakan. Dan mereka ni tak tahu bahawa MPP telah menyediakan berbagai inisiatif, berbagai aplikasi. Sama juga macam kita di peringkat UiTM. Kita di peringkat UiTM Cawangan Melaka sendiri, kita ada orang maklum balas pelanggan, yang mana sekiranya you all ada sesuatu perkara yang ingin disampaikan kepada pihak pengurusan, kepada pihak pentadbiran, boleh disuarakan melalui maklum balas tersebut, yang mana boleh dicapai melalui laman web UiTM Cawangan Melaka. So you boleh klik, so you boleh write lah apa yang you all nak tulis maklum balas. Okay. So kalau nak katakan tapisan tu, itu adalah satu langkah yang baik yang admin sedang lakukan sekarang. Kepada admin, pastikan anda menapis apa-apa posting tersebut dengan sebaiknya agar ini tidak mengganggu gugat orang kata kehidupan pelajar-pelajar yang lain. Kerana mereka yang bercakap tu, dia bercakap di dalam emosi, di dalam keadaan emosi. Dia pada waktu itu, ketika itu dia geram. Memang banyak-banyak perkataan, dan saya mohon juga kepada pengguna-pengguna Learning Confession, kalau boleh bahasa yang digunakan janganlah digunakan bahasa yang kasar, bahasa yang lucah, bahasa carut-mencarut. So perkara itu kalau boleh dielakkan. So you nak marah, you boleh marah, tapi jangan bahasa-bahasa yang mencarut, kerana kesian. Sebab yang cakap tu pula tiba-tiba perempuan, gadis. Bagi saya, kehormatan seorang gadis itu datangnya daripada segi perilaku tata bahasa, apa yang dia cuba sampaikan di dalam bahasa, walaupun di dalam emosi. So jadi admin dan information, saya harap you boleh tonton
podcast kami. So ambil berat tentang kerisauan dan kegusaran kami. Okay? Dan kami hanya cuma nak pelajar-pelajar UiTM, Cawangan Melaka, harmoni dan pengguna-pengguna information itu seronok boleh baca apa yang kawan-kawan lain ceritakan, dan pengguna-pengguna yang baca tu pun janganlah baca tu saja je. Kadang-kadang kita ada je dengar rikihan, aku geram ni yang roommate aku ni datang pakai minyak wangi aku. Minyak wangi dia ada baru beli, tak habis-habis pun. So pinjam orang lain. Jadi benda-benda macam tu yang pengguna ni baca, kesanlah diri sendiri, lah aku ni selalu guna. Tapi yelah dia, walaupun dia tak sebut siapa, walaupun dia anon, so dia tak sebut siapa-siapa, so, tapi kalau you ada tu buat benda tu, kalau boleh kurangkan aktiviti tu, pakai minyak wangi sendiri. Untuk saya yakin semua orang ada minyak wangi sendiri. Itu contoh. Okay. Okay, dia macam bagus lah untuk kita nak rungkaikan pasal ni kan. Sebab kita nak teruskan soalan seterusnya lah kan. Sebab macam best kita nak cakap pasal confession ni. Okay, sedar tak sedar sebenarnya ini dah soalan terakhir lah. Nampak tak? Banyak kita bercakap hari ni, tengok dah terakhir. Okay, soalan saya betul begini lah. Saya tanya kepada semua lah. Jikalau Learner Confession ni ditutupkan ataupun tiba-tiba tutup, adakah itu menjadi satu halangan untuk mahasiswa UiTM Alor Gajah untuk bersuara? Sebab biasalah kita selalu dengar orang kata human rights, demokrasi, rakyat berhak bersuara. Sama juga macam Learner Confession ni, macam kita berhak bersuara dalam Learner Confession ni, ini platform kita. Tak ada dalam politik tak pula kan, tak ada politik sangat. Tapi masa saya tanya tadi lah, kalau Learner Confession ni tutup, adakah suara mahasiswa ni ditutup juga? Jadi kita boleh start daripada Raja. Okay, yang pertama sekali saya ingin tekankan, saya nak highlight kat sini, mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi nak kata suara mahasiswa tu akan terhenti, anda kata Learner Confession ni ditutup, sebenarnya tidak. Jadi if you guys wonder lah macam mana MPP ni buat kerja, to be honest, everyone knows that MPP busy. Jadi Learner Confession ni memang jarang-jarang buka. Kalau buka pun maybe because just lupuskan the notification saja. So cara kami MPP ambil tindakan atas setiap satu mahasiswa ni punya keluhan atau pandangan adalah dengan kami buat observation, because kami sendiri MPP adalah mahasiswa. Jadi you guys nak cakap pasal charter, you guys nak cakap pasal safety semua, you guys kena tahu juga MPP guna charter juga, MPP pun berjalan kaki. If you nak cakap pasal dalam berjalan kaki dekat area bukit tu, and also bear in mind that you punya MPP, you ada Sekretariat Mahasiswa Fakulti for certain faculties, and you ada club-club akademik you. Jadi gunakan platform yang betul untuk you salurkan you punya masalah semua. Jadi insyaAllah macam this community, okay, Badan Kepimpinan Pelajar ni akan come out lah dengan solusi. Kita boleh beri cadangan penambahbaikan kepada pihak pengurusan untuk betterment. Okay, Imani macam mana pula pandangan? Baik, pandangan saya, kalau ditutup tu, nak cakap suara mahasiswa ditutup tu tidak juga. Sebab kalau korang cakap dekat Learner Confession pun, benda tu bukan boleh buat apa-apa pun. Memang macam MPP Raja kata, kita kena guna saluran yang tepat. So kalau saya tidak, dia tidak akan membatalkan apa-apa kerana pelajar diberi kebebasan untuk bersuara, dan banyak platform yang telah disediakan oleh pihak universiti, oleh pihak MPP, oleh pihak college, oleh pihak kelab-kelab persatuan, yang mana banyak saluran-saluran yang pelajar-pelajar boleh gunakan untuk mereka meluahkan rasa kebimbangan ke, kegusaran ke, rasa tak puas hati ke, untuk menambahbaikan. So banyak saluran-saluran yang masih boleh digunakan. So kalau anda kata Learner Confession ni jodohnya tak panjang kan, jadi tak apa, ada saluran yang lain. Saya setuju. Saluran tepat. Jadi macam kita nak conclude tadi lah, macam betul saya setuju dengan semua panel yang mengatakan bahawa ada banyak dia saluran sebenarnya, bukanlah kita nak tumpu kat Learner Confession. Kita tengok IJPP pun banyak maklumat, kita tengok grup-grup MPP dengan fakulti, semua ada banyak maklumat. Cuma kita je yang malas nak cari dah. Sebab cari kat Learner Confession je lah paling senang kan, orang banyak cakap. Lagi satu, orang kadang-kadang ni orang buka Learner Confession ni sebab sahaja bosan, tak ada benda nak cari. Kadang-kadang kan kita tengok. Okay lah, nak tanya lah, sebab dia macam selalu kita akan tanya lah panel kita macam mana kan. Jadi kita nak start, kita nak panel-panel kita describe
3 perkara pasal anda. Raja macam mana Raja? 3 things for you. 3 words that could describe myself. Yang pertama berani, yang kedua committed, yang ketiga fokus. Iman? Saya positif, tinggi, pandai. Wow. Siapa? So saya mestilah simple, okay, mudah dibawa bincang dan insyaAllah boleh membantu semua yang perlukan bantuan. InsyaAllah. Nampak tak humble di situ sebab kita ada FPP yang lawa di sana, Imani yang orang kata sangat aktif, passionate, macam gitu orangnya. Jadi macam kita nak cakap kat sini yang macam secara konklusi ni lah, Rendo Confession ni dia kadang-kadang ada baiknya, kadang-kadang ada buruknya. Tak semestinya yang baik tu macam boleh jadi solusi, tak semestinya yang buruk itu kita perlu pandang terlampau buruk. Dia macam kena balance lah kan sepatutnya dalam perkara-perkara macam ni. Nampaknya macam tu sajalah perbincangan kita hari ini. Sangat menarik, terima kasih sangat-sangat sebab ada kan satu perbincangan yang orang kata boleh dirungkaikan oleh mahasiswa UiTM sendiri dan sedikit sebanyak membantulah perkembangan mahasiswa tu sendiri nak tengok macam mana kita nak gunakan digital ni dengan sehabis baik, macam mana kita nak terapkan orang kata etika ataupun kita nak terapkan adab etika pendidikan ni dengan cara yang lebih baik. Jadi saya rasa sampai itu sahaja episod kita pada hari ini, iaitu Rendo Confession bakal ditutup. Jadi macam Panda sendiri cakap lah, tak tutup sekarang macam mana kan, tutup kan macam mana, siapa orang dengar kan, harap korang dengar apa yang ada di dalam tadi. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk saksikan episod-episod kita akan datang, kerana lepas ni kita akan tengok episod yang lagi menarik, lagi wow, lagi berkesan untuk semua. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam UiTM di hatiku. Bye.